Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okay, cikgu harap semuanya sihat dan baik-baik sahaja. Okey, baiklah, hari ini kita nak sambung pembelajaran Komsas kita, iaitu pantun nasihat. Okey, kamu bolehlah keluarkan buku teks Komsas kamu, iaitu Antologi Baik Budi Indah Bahasa. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan, kita lihat dulu apa objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Untuk objektif, kamu akan dapat menyatakan aspek Komsas dengan betul. Kriteria kejayaan, yang pertama, menerangkan maksud pantun mengikut rangkap. Yang kedua, menyatakan tema dan persoalan pantun. Yang ketiga, menghuraikan bentuk pantun. Yang keempat, menerangkan gaya bahasa pantun. Dan yang kelima, menjelaskan nilai dan pengajaran pantun. Okey, mari kita lihat maksud pantun terlebih dahulu. Okey, pantun ini ada 7 rangkap. Okey, rangkap pertama, tanam balik buah peria. Buah peria mahal sekali. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Maksudnya, bersederhanalah dalam melakukan kebaikan, manakala kejahatan usah sekali-kali dilakukan. Kita lihat pula rangkap kedua. Ketua-ketua raja duduk, jangan ditimpa papan. Diketahui ganja itu mabuk, apakah sebab maka dimakan? Maksudnya, keanehan sikap manusia yang sudah mengetahui sesuatu benda itu mendatangkan kemudaratan, tetapi masih mahu mengambilnya. Rangkap ketiga, meninjau berpadi masak, batang kapas bertimbal jalan, hati risau dibawa gelak, bagai panas mengandung hujan. Maksudnya, kita perlu menghiburkan hati supaya dapat mengurangkan hati yang risau. Rangkap keempat, pulau di balik pulau gosong, pandan di Jawa diranggungkan. Jangan kata terdorong-dorong, badan dan nyawa menanggungkan. Maksudnya, setiap manusia perlu menjaga tutur kata supaya tidak menyakiti hati orang lain. Rangkap kelima, hangus bertih berwarna merah, mari dituang ke dalam kain. Suami yang letih usah dimarah, kelak terbang ke bunga lain. Maksudnya, isteri usahlah memarahi suami yang sedang keletihan kerana dikhawatiri suami akan berubah arah kepada wanita yang lain. Rangkap keenam, anak Cina membawa surat dari Perak langsung ke Delhi. Hidup di dunia biar beradat, bahasa tidak dijual beli. Maksudnya, warisan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang merupakan warisan yang sangat berharga dan tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Okey, rangkap ketujuh. Pisang kelat digonggong helang, jatuh ke lubuk Inderagiri. Jikalau berdagang ke rantau orang, baik-baik membawa diri. Maksudnya, sewaktu hidup di perantauan, di tempat orang, kita hendaklah sentiasa menjaga diri dan tingkah laku. Mari kita lihat tema dan persoalan pantun nasihat. Temanya ialah pelbagai nasihat sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Persoalan pula, yang pertama, kesederhanaan dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, masalah dalam kehidupan. Yang ketiga, keterlanjuran kata-kata buruk padanya, mematuhi peraturan hidup. Dan yang kelima, sikap berhati-hati hidup di perantauan. Kita lihat pula bentuk pantun. Pantun nasihat ada 7 rangkap. Kemudian kita dapat 3 hingga 5 patah perkataan dalam sebaris. Kemudian 7 hingga 11 suku kata dalam sebaris. Ada pembayang dan maksud.
Okey, iaitu baris pertama dan baris kedua ialah pembayang, baris ketiga dan baris keempat ialah maksud. Jadi kalau nak cari maksud, bacalah betul-betul di baris ketiga dan baris keempat. Okey, seterusnya pantun berbentuk terikat. Okey, kenapa terikat? Seperti sebelum ini yang pernah cikgu terangkan, pantun terikat kerana barisnya dan rima akhirnya. Kemudian rima akhir pantun ialah abab, iaitu ABAB, iaitu baris pertama dan baris ketiga mesti sama bunyi. Kemudian baris kedua dan baris keempat mesti sama bunyi. Kita lihat pula gaya bahasa yang terdapat dalam pantun nasihat ini. Yang pertama, inversi. Inversi ialah pembalikan kata. Okey. Contoh, jangan kata terdorong-dorong. Okey, rangkap keempat, baris ketiga. Kemudian, simili, bagai panas mengandung hujan. Okey, rangkap ketiga, baris keempat. Kemudian, kata ganda, buat baik berpada-pada. Rangkap satu, baris ketiga. Kemudian, anafora, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Rangkap satu, baris ketiga dan baris keempat. Anafora ialah pengulangan perkataan di awal baris. Okay, anafora ialah perulangan perkataan di awal baris. Seterusnya, repetisi, perulangan perkataan yang sama dalam satu baris. Pulau di balik pulau gosong, rangkap keempat, baris satu. Bahasa kiasan, kelak terbang ke bunga lain. Okey, itu kiasannya ialah terbang dan bunga. Okey, maksudnya pergi ke perempuan lain. Okey, rangkap kelima, baris keempat. Kemudian asonansi. Okey, ingat balik apa itu asonansi? Asonansi ialah perulangan vokal dalam satu baris. Okey, kat sini cikgu berikan contoh perulangan vokal I. Okey. Hidup di dunia biar beradat. Okey, kemudian aliterasi. Aliterasi ialah perulangan konsonan dalam satu baris. Okey, kat sini cikgu berikan contoh konsonan R. Hangus berteh berwarna merah. Rangkap kelima, baris satu. Baiklah, seterusnya kita lihat pula nilai dan pengajaran pantun nasihat. Okey, yang pertama, kesederhanaan. Pengajaran, kita mestilah mengamalkan sikap bersederhana dalam segala perkara agar disenangi oleh orang lain. Nilai yang kedua, ketabahan. Pengajaran, kita mestilah tabah menghadapi pelbagai dugaan dalam kehidupan agar beroleh kejayaan. Nilai ketiga, berhati-hati. Pengajaran, kita hendaklah berhati-hati apabila berbicara agar tiada insan yang terluka. Nilai yang keempat, kesedaran. Kita hendaklah sedar dan mematuhi peraturan yang wujud demi kebaikan semua pihak. Nilai yang kelima, merendah diri. Pengajaran, kita mestilah merendah diri apabila berada di perantauan agar disenangi oleh penduduk setempat. Okey, jadi dah habislah kupasan pantun nasihat ini, iaitu kita dah belajar dah pun apa maksud dia, apa tema dan persoalan, dia punya bentuk, gaya bahasa, nilai dan juga pengajaran. Jadi cikgu nak bagi peribahasa untuk hari ini. Belut pulang ke lumpur. Okey, maksudnya pulang ke tempat asal, okey, ataupun ke tempat kampung halaman. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap sedikit sebanyak kamu telah pun dapat ilmu yang telah cikgu sampaikan. Jika tak faham, boleh hubungi cikgu melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Sekian, terima kasih. Jaga diri. Bye.